Habis tu siapa yang rambut siapa tu? Sebab blok atas memang totally kosong. Allah, okay. Assalamualaikum guys. Okay, Noni sorry, minta maaf kalau macam Noni dah lama gila tak buat. Tapi ada korang nak tengok pun kalau buat. Okay, sebab adalah hal-hal tertentu. Okay, so Noni nak cerita pengalaman yang dialami oleh Ustazah Noni. Noni baru teringat tahu yang Ustazah Noni ni pernah cerita dekat kelas. Tapi Noni lupa. Sampailah semalam, adik Noni macam dia selalu cakap pasal UiTM, pasal college lah apa-apa. Lepas tu Noni baru teringat yang Ustazah Noni pernah cerita pasal tu. Okay, so jom kita start. Kenapa tak tidur lagi, ha? Cerita, okay, korang dah tengok kan? Sorry lah kalau macam terkejut sikit. Tapi Noni nak bagi macam, bagi korang imagine benda tu. So, kalau korang nak dengar ni, make sure dengar earphone. So, korang lagi feel lah. Sorry lah atas siapa? Oh, tak. Dia lah badi-badi college. Okay, sekarang ni cerita ni daripada Ustazah Noni. Okay, masa ni Ustazah Noni belajar lagi, tidur asrama, like macam belajar lah kan. Noni tak tahu universiti apa, tapi Noni tahu universiti yang berkaitan dengan Islam. Tak tahu, tapi yang macam Islam lah, tak tahu lah Islam apa yang korang tahu, tapi tak tahu location dekat mana. Okay, cerita ni jadinya waktu pukul 1 pagi. Sebab malam ni member okay, Ustazah Noni ni, Noni bagi karakter dia sebagai Nadia dan juga kawan dia. Dan kawan dia nama Balkis. Okay, yang lagi 2 orang tengah tidur. So Noni tak bagilah tahu nama dia. Okay, dalam bilik ni korang imagine, okay? Dalam bilik ni ada 4 orang tau. 4 orang, 2 orang dah tidur. Yang 1, 2, Balkis dan Nadia ni belum tidur lagi. Sebab 2 orang nak study, nak push betul-betul and make sure 2 orang boleh jawab exam untuk esok harinya. Yang 2 orang ni steady yang dah tidur. Macam maybe 2 orang tawakal, 2 orang dah redha. Tak pun 2 orang jenis gifted yang macam baca terus masuk. Ada tau studio macam bila lah kita nak dapat macam tu. Tapi tak apa. Okay, yang 2 orang ni kita berbalik semula. Okay, yang 2 orang ni, okay, 2 orang punya tempat belajar ni, korang tahu 1, 2 depan 2 orang tingkap yang macam ni, yang buka macam tu. Means macam korang tolak macam tu, dah nampak macam ni. Maknanya korang kena tarik macam ni lah, korang nak tutup. Oi, kaki siapa tu? Ya nak. Lepas tu, sorry lah, ada lembaga kat belakang ni. Dia tengah main. Okay, korang tahu tak? Okay, masa diorang tengah fokus gila study, korang kalau fokus study, korang akan macam ni. Korang takkan perasan apa benda depan. Walaupun depan tu tingkap, diorang buka tau. Diorang buka sebab nak ambil angin-angin malam. Macam kalau diorang baca masuk. Ada tau setengah tu dia memang boleh macam tu. Lepas tu diorang pun fokus, dua-dua fokus macam ni. Macam tu. And then one day and then satu masa tu ada satu angin ni sejuk gila. Tapi dia sekali lalu je macam zuk kat tepi telinga. Ni kan contohlah sini si Nadia dan sini si Balkis. Ini tengah-tengah angin tu zuk. So diorang boleh dengar satu sini telinga sini. Ni diorang dah pandang each other macam takut tu. Lepas tu diorang macam rasa tak sedap hati tau malam tu. Tapi macam nak tak nak, diorang kenalah juga baca kan. Kalau tidak nak jawab apa untuk esok. Sebab diorang jenis study bukan last minute, tapi memang suka study malam. Kalau dia jenis study malam ni, dia akan study sampai pagi biasanya lah. Okay,
Ni diorang tak nak fikir banyak sebab diorang just fikir pasal exam untuk esok je. Itulah ni last kot. Last ni akan menentukan nasib diorang. Tapi tak pun. Tapi yelah menentukan nasib jugalah. Sama ada orang gagal, sama ada orang akan sambung belajar. Tak apa-apa. Okay, ceramah pula. Lepas tu diorang sambung balik. Diorang fokus balik. Lepas tu yang si Nadia ni, yang Ustazah Noni ni, dia nampak something masa tengah study kan. Dia macam nak terpandang depan tau. Dia macam nak terpandang depan macam. Lepas tu dia nampak rambut guys. Rambut panjang gila. Yang korang imagine rambut panjang macam dia terbalik dari black pula, dari blok atas. Tapi blok atas tu kosong. Habis tu siapa yang rambut siapa tu? Sebab blok atas memang totally kosong. Sebab Ustazah ni cakap blok atas ni macam tak tahulah kenapa kosong. Maybe ada hal kot, maybe ada kes-kes yang tak diingini. Sebab takkanlah nak tutup blok macam tu macam diorang tak dapat profit lah. Macam kalau diorang buka blok tu, ya Allah, kaki lagi. Lepas tu yelah, macam kalau dia buka blok tu, boleh dia tempatkan student-student, so dia boleh lah dapat profit sikit. Tapi maybe ada hal yang besar, sebab tu dia tak buka blok atas. Blok atas dia pagar, means tak ada siapa student boleh masuk. So Ustazah Nadia dah dengan buat macam ni macam getar macam. Tapi dia tak menjerit. Dia tak bagi tahu kawan dia. Sebab dia tahu yang si Balqis ni lemah semangat. Kalau nampak benda tu, confirm si Balqis ni akan pengsan. So dia decide tak nak bagi tahu. So dia pandang dia tak apa aku cakap ni. Ustazah dia macam ni. Dia just nampak rambut. Dia tak nak pandang atas lagi tau. Tapi dia macam, korang tu takkan macam korang nampak something ataupun korang dengar something, mestilah korang macam nak tahu kan, bunyi apa tu. Macam rasa ingin tahu tu sangat-sangat luas dan sangat-sangat besar je. And then dia pun pandang atas. Macam tu. Dia nampaklah satu pasang mata ni warna merah. Betul-betul tepat pandang diorang tengah study. Dia pun mungkin nak study juga, tapi tak dijemput. Maybe kita just think positif lah kan. Mungkin sebab tahu lah, dia macam rambut panjang gila. Korang bayangkan dia tenung betul-betul dan korang study. Macam lecturer, macam lab pun lecturer. And then Nadia tu pun terus macam ni. Lepas tu dia macam Astaghfirullahaladzim macam tu. Tapi senyap lah sebab takut yang si Balqis ni shock pula kan. Mesti si Balqis akan tanya kenapa pula tiba ni. And then si Nadia pun decide untuk suruh si Balqis ni masuk tidur. And then si Nadia ni ajak, Balqis jomlah kita tidur ya. Aku rasa macam kita insyaAllah kita boleh jawab besok. Lepas tu si Balqis cakap, nantilah aku sikit gini. Sikit lagi ni. Aku nak study ni, aku nak study kau. Aku nak make sure aku boleh jawab besok. Lepas tu Ustazah Nadia ni pula dah macam, aduh, benda tu pandang lagi ni dalam hati tau. Macam, aduh, cepet lah. Lepas tu naik, jomlah naik kan. Nadia naik lah kan. Korang kawan-kawan Nadia naik. Naik ni bukan Balqis. Macam, bal, jomlah. Tak apa, nantilah. InsyaAllah kita boleh jawab besok. Jangan risau sebab kita dah baca dah dari tadi. Gelak pula dia. Lepas tu Balqis macam perasan something. Kenapa Nadia cakap tergagap-gagap? Sebab kawan dia ni tak pernah cakap gagap. And then si Balqis pun decide untuk dengar cakap Balqis, dengar cakap Nadia ni untuk masuk tidur. And then dia pun close the boot. And then dia tutup lansir.
tutup tingkap. Masa tutup tingkap tu sebenarnya benda tu pandang lagi, tapi si Nadia yang tutup tingkap. Dia tak suruh Balkis yang tutup tingkap. Sebab dah lah budak ni lemah semangat. Kalau orang pandang-pandang kan lain pula jadi. Lepas tu dia pun tutup langsir. Tutup langsir siap-siap. And then tidur, sambung tidur. Lepas tu besoknya tapi dia tak cerita tau. Dia tak besoknya diorang jawab exam macam biasalah. Yang si Nadia ni dia tak cerita dekat Balkis. And then itulah cerita daripada yang Noni dapat daripada Ustazah Noni. So yelah normal lah kan. Kalau macam yalah korang last sem kot, lepas tu korang ada test pula besok, benda tu tahulah. Macam korang akan stay up, macam korang akan baca buku gila-gila. Dia pun suka tengok korang baca buku. Maybe. Okay, so itulah cerita yang pertama daripada Noni. So cerita yang kedua ni, Noni akan cerita daripada orang lain. Ni semacam experience orang lain. So Noni akan share dengan korang. Okay, so stay tuned. Untuk cerita yang cerita kedua ni, kisah yang terjadi kepada satu sekeluarga ni ketika hendak balik pada hari Lebaran. Orang biasalah kan kalau macam hari-hari Lebaran, hari raya Aidilfitri, hari raya haji, confirm jalan akan sesak. Terutama yang ke arah Pahang semua tu, Kelantan semua. Okay. Masa tu ada mungkin ada setengah orang ni kalau macam jam semua dia macam tak boleh hadap lah jam tu. Macam dia akan ikut jalan dalam. Jalan dalam ni korang tahu lah kan macam mana. Gelap. Lepas tu sambung. Okay, biasalah kan kalau macam jalan lama ni dia akan confirm punya dikelilingi oleh hutan ataupun paling habis pun kelapa sawit. Lagi belah Pahang, belah Pahang. Okay, Kelantan, sebab Kelantan akan lalu Pahang. Macam itulah. Okay, benda ni jadi dekat Jalan Jengka 23. Yang duduk situ hati-hatilah kau nak balik malam ke. Like korang kena dengar cerita ni, okay? Tak, balas masuk air. Okay, cerita ni jadinya Jalan Pitasan Jengka 23, iaitu jalan pendalaman yang sangat dekat untuk sampai dan sangat-sangat menakutkan, gelap semua tu confirm. Okay, ambil nafas dulu. Okay, cerita ni jadi masa sekeluarga ni nak balik ke kampung dorang yang terletak di Jengka 21. Tapi dorang ada kat Jalan Jengka 23. Means macam tak jauh sangat lah kan. Tapi tak jauh pun dorang still ikut jalan tu tau. Dorang macam ikut jalan tu. Malam tu dah pukul I think like pukul 12 macam tu. Pukul 12 malam dorang ikut situ Jalan Jengka 23. Dorang pun macam okey lah, mula okey je bawa. And then tiba-tiba si isteri ternampak satu sosok tubuh yang berbungkus berwarna putih betul-betul tepi kelapa sawit. Okay, ni jalan raya. Kiri kanan dia memang kelapa sawit, tak ada perumahan langsung. Okay, masa tengah lalu tu dia ternampak lah macam ada sosok tubuh yang berbungkus betul-betul tepi kelapa sawit. Betul-betul mata merah tau, tengah pandang diorang, tepat pandang diorang. Lepas tu si isteri ni macam dia menggigil tau, dia menggigil teruk. Lepas tu
si isteri ni dia tak nak bagi tahu suami dia time tu sebab takut anything happen. So dia bagi tahu suami dia, bang, cepatkan sikit lah kenderaan ni kan, kereta ni cepat sikit. Lepas tu suami dia macam, apa hal pula tiba-tiba isteri aku ni kan, dia cakap tapi dia menggigil. And then suami dia macam pelik kan, dia macam pelik je. Lepas tu dia rasanya suami dah faham kot. So dia lajukanlah kenderaan tu, macam naik cuk dia bawa macam tu. And then dia tak cerita tau. Sampailah sampai rumah jam ke-21 tu, dia tak cerita langsung, tak buka mulut. Memang time tu diam gila. And then dah sampai tu barulah dia decide nak cerita dekat semua orang, dekat ayah, dekat mak dia. And then ayah dia cakap jalan tu memang keras sikit sebab lagi satu jalan tu merupakan jalan yang kerap berlakunya kemalangan yang ngeri lah. Tak tahu lah kalau orang jengka tahu kot, yang duduk Pahang maybe tahu. And then sebelum masuk tu, ayah kepada perempuan ni suruh basuh kaki, suruh anak-anak basuh kaki sebelum masuk. Ni diorang masuk, ni diorang start lah cerita. Ini si isteri ni buka lah cerita yang dia ternampak sosok tubuh berbungkus yang betul-betul pandang diorang masa diorang tengah pandu. Cerita. And then atuk dia pun macam, okay, lain kali jangan ikut situ sebab memang jalan tu orang takkan guna jalan tu kalau lebih daripada 12 malam. Sebab maybe ada benda-benda yang like kemalangan kan. Kalau macam nak lalu, make sure pasang ayat-ayat Al-Quran, radio, make sure pasang ayat suci. Okay, so benda tu tak kacau lah, insyaAllah. Okay, tu cerita kedua. So kita cerita ketiga. Okay, kita akan sambung kepada cerita yang ketiga. Okay, cerita ni jadinya juga dekat Pahang. Okay, time ni memang Pahang ni lah dulu. Okay, benda jadi dekat Kuala Kerau. Okay, korang kalau yang duduk kat Kuala Kerau tu maybe tahu jambatan ni, iaitu jambatan yang menghubung membentuk Rumbung Makmur dengan Kuala Kerau. Okay, penduduk kampung kat situ, diorang dah macam diorang takkan keluar melebihi pukul 12 malam dekat jambatan tu sebab diorang tahu apa benda yang ada kat situ semua. Okay, dia malam ni ada seorang lelaki ni, pemuda. Okay, kita namakan dia kita namakan dia Danish. Okay, Danish ni dia paling pantang tau. Kalau orang ajak memancing ke dia nombor 1, dia akan ikut. Dia orang pertama sebab dia memang hobi dia memancing. Okay, malam tu dia baru balik kepada Sungai Panjang. Masa tu yang si Danish ni, dia baru balik daripada Sungai Pahang. Orang tahu kan Sungai Panjang tu, yang terpanjang kat Pahang. Okay, Sungai Pahang tu pun ada cerita tau sebenarnya. Okay, tapi tu Noni ketepikan dulu. Noni akan cerita untuk next channel. Okay, sekarang kita masuk. Okay, malam tu dah balik. Okay, dalam pukul 12 macam tu, dia dah siap mancing semua dengan kawan-kawan dia. Tapi kawan-kawan dia, seorang kawan ni Noni bagi nama Aiman lah. Dia cakap Aiman ni, dia offer lah si Danish kan, macam, weh Danish, tidur rumah aku je lah, dah lewat malam kot, dah pukul 12 kot, bahaya kot. Lepas tu yang si Danish ni macam, weh tak boleh lah, aku kerja besok. And then dia pun macam, okey lah, dia macam hati-hati balik tu. Lepas tu Danish pun tunggang motor dia, cek bawa tu. Danish macam happy lah, dia menjerit tau. Time dia bawa motor tu, time tu tak ada orang, dia menjerit lah macam,
happy sebab dapat banyak ikan. Sebab tu memang rezeki dia lah, malam tu dapat banyak ikan. Okay, so dia pun macam dia dah nak dekat tau, dah nak sampai rumah lah, nak sampai rumah. And then dia ada sampai satu jambatan ni, jambatan tadi lah. Jambatan yang dia cakap tu jambatan rumpun makmur. Rumpun makmur. Masa dia nak lalu tu, masa tengah tunggang motosikal, dia macam fokus kat satu benda. Dia macam ternampak satu benda betul-betul atas. Korang tu tak palang jambatan. Kalau jambatan ada palang yang tepi dia, okay, macam ada benda bertinggi atas palang sini. Macam fokus tau, fokus gila, macam tengah bawa motor macam. Ini tiba-tiba benda tu terbang sambil mengilai. Kuat gila. Tapi dia terbang, kalau dia terbang pergi tak apa tau. Dia terbang, dia pergi ke belah sini, palang belah sini pula. Yang si Danny ni tengah bawa motor tengah-tengah. Apa? Gentar babe. Lepas tu pun macam dia dah mengucap dah macam Allah Akbar macam tu. Dia macam takut, berpeluh gila bawa motor, berpeluh. Tadi happy, dia berpeluh. Okay, dia dah nak sampai, dia memang takut. Dia pecut laju, pecut habis. Masa dia sampai rumah tu, dia tak ambil pun ikan dalam raga motor tu. Dia terus masuk, dia tak pandang belakang, dia terus masuk rumah, tak basuh kaki, tak buat apa. Terus masuk bilik tidur. And then keesokan paginya, dia bangun tidur, and dia ternampak peha dia nak macam lebam-lebam. Tapi lebam ni like lebam teruk lah, lebam biru ke hitam main. Macam teruk lah kan. Lepas tu dia bagi tahu lah ayah dia kan, macam tanya, ayah kenapa ni Lepas tu dia tunjuk kat ayah dia. Lepas tu ayah dia macam, kau ni kena gigit ni. Kena gigit dengan, yelah sebab dia masuk tak basuh kaki. Lepas tu dia maybe tak baca bismillah lah kot masa tidur. Itulah benda tu gigit, dia hisap peha dia. Dia hisap peha dia tu, dia macam menyesal gila. Sebab dia balik malam. Sepatutnya dia tidur rumah Aiman tu, tapi dia tak dengar. Dia tak nak dengar, dia macam sebab kerja kan. Lepas tu je lah cerita yang terakhir untuk channel untuk hari ini. So stay tune, jangan lupa subscribe, like, lepas tu komen lah apa-apa ke, tak kisah, saya terima. Tapi yang baik-baik lah, yang tak baik tu simpan je lah. Okay, so itulah. So korang stay tune untuk cerita seterusnya. Jangan lupa subscribe tau, ajak kawan-kawan sekali subscribe. Semoga dia senang je, free, tekan je, nanti Noni tunjuk. Okay, so tu je lah cerita untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum.